Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Daud dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami nak membentangkan tajuk tugasan yang ketiga. Ahli kumpulannya terdiri daripada Afiq Syami bin Muhammad Syukri, saya iaitu Kitana anak perempuan Pani Selvan dan Darshita anak perempuan Ramu. Ini merupakan tajuk tugasan kami. Tajuk jurnal yang kami pilih adalah TPAC dalam pendidikan seni visual. Satu kajian mengenai kesediaan pelajar menggunakan e-pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan seni visual yang telah ditulis oleh Roslaili Anwar dan Zamani Wan Zakaria. Jurnal ini akan dianalisis dari segi keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Keutuhan wacana terdiri daripada koesi, koheren, keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Ciri-ciri wacana. Koesi. Apa itu koesi? Koesi ialah tautan yang merujuk kepada aspek formal, bahasa dalam wacana atau teks. Koesi wujud melalui keserasian hubungan antara satu perkataan dengan perkataan lain, antara frasa dengan frasa lain atau antara ayat dengan ayat lain dalam wacana yang sama. Koesi juga boleh difahami apabila wujud pertautan antara ayat dengan ayat, perengan dengan perengan, isi dengan isi dan teks dengan teks. Koesi mempunyai perkataan yang sama iaitu tautan. Apa itu ciri-ciri koesi? Ciri-ciri koesi. Yang pertama, penulisan koesi yang menggunakan tanda baca yang betul. Penulisan koesi terdiri daripada berbagai-bagai struktur ayat. Dalam penulisan koesi, perengan dibina dengan baik. Bukan itu sahaja, penulisan koesi menggunakan kata hubung yang tepat. Dalam penulisan koesi juga, peralihan antara perengan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Contoh ayat koesi berdasarkan jurnal. Ini merupakan salah satu petikan dari jurnal. Huraian. Koesi pengantian berlaku dalam ayat ini iaitu kata pelajar digantikan dengan kata mereka sambil mengekalkan idea dan makna ayat. Mereka menggunakan pelajar dalam petikan ini dan mereka juga menggunakan kata mereka dalam petikan ini untuk menggantikan kata pelajar. Selain itu, koheren. Koheren sebagai perhubungan bersangkut paut, ada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Koheren sebagai satu keteraturan fikiran yang merujuk kepada bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan pautan dalam teks. Contoh ayat koheren berdasarkan jurnal. Ini merupakan salah satu petikan dari jurnal. Huraian. Melalui perengan ini, kita dapat dijelaskan adalah terdapat kesinambungan idea yang jelas dengan uraian yang tepat. Yang seterusnya, keutuhan semantik. Apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan ini melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik boleh difahami melalui dua jenis iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana. Hubungan semantik antara bahagian wacana terdiri daripada 5. Hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan memperkuat isi. Yang kedua, kesatuan latar belakang semantik. Hubungan sebab dan akibat. Huraian. Sebab adalah cabaran kepada pelajar untuk menggunakan teknologi. Akibat adalah mereka tidak dapat bersaing dan tidak menganggap kaedah e-pembelajaran ini tidak penting. Seterusnya, hubungan sebab dan tujuan. Dalam petikan ini, dia menerangkan sebab. Lepas sebab itu, dia akan terangkan kenapa sebab itu penting atau bertujuan untuk pelajar. Seterusnya, hubungan sebab dan hasil. Huraian. Selalunya, hubungan sebab dan hasil merupakan unsur positif. Oleh itu, ayat di atas menunjukkan sebab pembangunan akses yang luas daripada internet dan multimedia menjadikan e-pembelajaran sebagai medium terkenal. Hasilnya adalah kerana capaian maklumat adalah lebih mudah. Seterusnya, hubungan memperkuat isi. Penulisan memperkuatkan isi. Portal e-pembelajaran menyediakan ruang atau tempat kepada pelajar untuk membuat carian mudah dengan beserta contoh iaitu sumber elektronik seperti buku elektronik atau sumber internet. Dia memperkuatkan
isi iaitu portal pembelajaran menyediakan ruang atau tempat kepada pelajar untuk membuat carian yang mudah. Dia memperkuatkan isi dengan contoh yang lebih banyak iaitu sumber elektronik seperti buku elektronik atau sumber internet. Seterusnya, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal pula melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal iaitu sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, pengulangan dan pembuka atau penutup. Sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim merujuk kepada perkataan berlainan, bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Dalam petikan ini, perkataan cepat menunjukkan maksud yang sama dengan perkataan pantas. Seterusnya, antonim. Antonim ialah perkataan yang berlainan, bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Perkataan kelebihan menunjukkan maksud yang berlawanan dengan perkataan kelemahan. Seterusnya, hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Perkataan buku elektronik dan sumber internet termasuk dalam sumber elektronik. Buku elektronik dan sumber internet merupakan makna khusus, manakala sumber elektronik merupakan makna umum. Yang seterusnya, pengulangan. Pengulangan sebagai pengulangan unsur yang sama. Pengulangan bermaksud setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Perkataan teknologi dalam ayat ini diulang sebanyak 2 kali. Pembuka atau penutup. Pembuka atau penutup yang digunakan dalam penulisan membentuk keutuhan leksikal. Penulis memulakan artikel ini dengan pengenalan dan menutup artikel ini dengan kesimpulan. Oleh itu, artikel ini utuh dari segi leksikal. Bukan itu sahaja, terdapat keutuhan gramatikal pula. Keutuhan gramatikal bermaksud nauhuan atau tata bahasa. Gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang ada daripada proses gramatikal seperti penghimbuan, pengandaan dan pemajmukan. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal iaitu penanda rujukan, penanda pengantian, penanda elipsis iaitu pengguguran, penanda penghubung. Penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Contoh, penggunaan kata ganti nama diri perkataan pelajar dalam ayat ini digantikan dengan mereka. Penggunaan perkataan mereka merujuk kepada pelajar. Seterusnya, penanda pengantian. Penanda pengantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Penanda pengantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klasa lain. Dalam petikan ini, berlaku pengantian pada perkataan pembelajaran iaitu penulis diganti perkataan itu dengan teknologi pada ayat kedua. Penanda elipsis. Penanda elipsis ialah unsur pelenyapan atau mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis digunakan dengan mengugurkan perkataan atau frasa yang telah diketuai oleh pembaca. Pengguguran berlaku pada perkataan pelaksanaan teknologi pada ayat kedua. Penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung ditunjukkan pada perkataan oleh itu. Perkataan tersebut termasuk dalam pengembangan idiom. Ini contoh yang kedua iaitu penanda penghubung ditunjukkan pada perkataan tetapi. Perkataan tersebut termasuk dalam tentangan. Yang terakhir, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi entian suara, nada suara dan intonasi suara. Huraian, penulisan menggunakan tanda koma dan titik nokta dengan tepat pada ayat di atas. Seterusnya, kemahiran membuat rujukan. Definisi rujukan ialah, rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Rujukan menandakan perkara yang telah anda tinjau dan dirujuk dalam teks dalam kerja penyelidikan sebagai satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktirafkan
karya orang lain, juga membantu para pembaca mencari sumber asli maklumat. Seterusnya, kemahiran membuat rujukan. Definisi rujukan. Rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Rujukan menandakan perkara yang telah anda tinjau dan dirujuk dalam teks dalam kerja penyelidikan. Rujukan juga menjadi sebagai satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktiraf karya orang lain dan juga membantu para pembaca mencari sumber asli maklumat. Selain itu, rujukan juga menghalang plagiarisme dan menunjukkan bahawa penulis telah melakukan kajian yang baik mengenai subjek dengan pelbagai sumber. Sumbernya seperti buku, kertas penyelidikan atau artikel dari majalah, jurnal, surat khabar, transkrip, wawancara, sumber internet seperti laman web, blog, video yang ditonton. Menurut Mok Song Sang pula, rujukan merangkumi sumber asas dan sumber sekunder. Sumber asas, bahan asli yang mempunyai kesahan, kebolehpercayaan dan kontekstual. Contohnya seperti dokumen rasmi kerajaan, dokumen arsip, diary, memoir, biografi, laporan inkuari, penemuan penyelidikan. Sumber sekunder pula, bahan rujukan yang didapati daripada rujukan sumber asas seperti buku-buku ulasan, analisis dan kritikan, makalah, esei ilmiah. Di dalam penulisan akademik, pelajar perlu membaca sumber-sumber lain sebagai bahan sokongan atau penghujanan. Antara sumber yang sering dirujuk oleh pelajar ialah buku, terbitan berkala, artikel, jurnal bahan elektronik, tesis, badan berkanun, swasta, kerajaan, akhbar, laman web dan sebagainya. Menulis rujukan ini juga terdapat kepentingannya. Kepentingan menulis rujukan ialah terutamanya menjadi bukti kita telah merujuk kepada sumber yang sahih dan tepat. Selain itu, membantu pembaca untuk merujuk kepada sumber yang dipetik untuk mendapatkan penerangan lanjut dari sumber yang asal. Maksudnya, melalui menulis rujukan, bukan hanya orang yang menulis rujukan dapat kebaikan, tetapi orang yang merujuk rujukan itu juga dapat kebaikan. Selain itu, membantu pelajar menulis rujukan dalam penulisan akademik, kertas projek, tesis dan penulisan ilmiah yang dihasilkan lebih menampakkan kualiti dan keasliannya. Seterusnya, kemahiran menulis rujukan. Terdapat gayanya. Gaya penyeraian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan ialah American Psychological Association, APA, APA. Modern Language Association, MLA, Chicago Citation Style, CCS, Turabian Citation Style, Sistem Rujukan American Psychological Association, APA terkini. Sistem rujukan APA ini digunakan oleh pelajar-pelajar sekarang. Dalam konteks penulisan ilmiah, cara menulis sumber rujukan bergantung kepada jenis sumber rujukan yang digunakan. Sebagai contohnya, dalam jadual gambar ini, seperti jadual ringkas, cara sitasi dinyatakan dalam pelbagai bentuk rujukan seperti ini. Seperti yang mana kita boleh tengok dalam kurungan dan dalam ayat teks. Ia terdapat perbezaan dari segi bilangan penulis dan fokus, iaitu fokus kepada info dan fokus kepada penulis. Seterusnya, peraturan menulis rujukan. Penulisan rujukan tidak hanya terhad kepada pelajar untuk penulisan kertas projek atau tesis sahaja. Sebaliknya, pelajar perlu mengetahui gaya dan kaedah menulis rujukan yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, buku. Sumber rujukan yang kerap digunakan oleh pelajar. Buku ini sumber rujukan yang kerap digunakan oleh pelajar dan lebih dipercayai dan diiktiraf ketetapan dari aspek credibility sumber maklumat. Buku biasanya ditulis oleh penulis yang berkebolehan dan diterbitkan oleh penerbit yang diiktiraf dan terkenal. Rujukan buku juga berfokus dan membincangkan sesuatu bidang ilmu dan mendalam dan sumber yang sahih. Akhir sekali, kepentingan rujukan dan bibliografi.
Yang pertama, akan memberi ruang kepada penyelidik yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan lanjutan. Seterusnya, untuk memberi penghargaan kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori, pendapat dan sebagainya. Seterusnya, rujukan dan bibliografi ini menampakkan senarai sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik penyelidikan. Seterusnya, dapat membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan dan alat untuk merekod maklumat yang digunakan dan boleh membantu sekiranya maklumat tambahan diperlukan atau hilang. Seterusnya, penulisan yang dihasilkan oleh penulis lebih berintegriti dan dipercayai sekiranya mereka gunakan rujukan dan bibliografi. Selain itu, dapat mengelakkan daripada plagiat, pemalsuan dan fabrikasi penulisan yang dihasilkan. Akhir sekali, penulisan menampakkan kepakaran atau kebolehan penulis. Oleh itu, rujukan dan bibliografi ini adalah sangat penting dalam sesuatu penulisan akademik. Sebagai contoh analisis membuat rujukan, dalam jadual ini, seperti mana kita boleh tengok, di sebelah kiri adalah sitasi dan di sebelah kanan adalah rujukan. Sebagai contohnya, sitasinya ialah Rosina Jamaluddin, tahunnya 2005. Dalam rujukan pula Jamaluddin R.2005, tahun dia, Multimedia dalam Pendidikan, Kuala Lumpur, Utusan Publication dan Distributors. Dalam rujukan ini, terdapat juga kesalahan, iaitu Kuala Lumpur. Dalam rujukan, penggunaan tempat tidak dibenarkan. Seterusnya, contoh yang kedua, kesalahan yang sama telah dibuat oleh penulis, iaitu menggunakan tempat yang telah diterbit, iaitu Kuala Lumpur. Itu merupakan suatu kesalahan untuk membuat rujukan. Dalam rujukan seterusnya pula, Sauleles 2011 ini, penulis menggunakan rujukan, menyatakan rujukan yang tepat dan betul. Seperti yang seterusnya juga, seperti yang mana kita boleh tengok Abdul Nazir itu. Seterusnya, kesalahan yang telah dibuat oleh penulis semasa membuat rujukan ialah seperti rujukan ini, Kuldip Kaur dan Zoraini Wati Abbas. Dalam sitasi, penulis menyatakan tahun 2005, tetapi dalam rujukan pula penulis menyatakan tahunnya berlainan, iaitu 2004. Itu merupakan kesalahan. Kesalahan yang sangat besar pula, seperti kesalahan ini. Penulis menulis rujukan tetapi tiada dalam sitasi. Lagi satu pula yang seperti Logan 2007 itu, terdapat dalam sitasi tapi tidak ada dalam rujukan. Oleh itu, semasa membuat rujukan, kita perlulah peka terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita sentiasa perlu memastikan semua rujukan dan sitasi dalam keadaan betul dan tepat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terusnya saya akan menjelaskan atau menghuraikan tentang kejelasan dalam penulisan untuk artikel yang telah kami pilih. Sebelum menganalisis artikel yang kami pilih, saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan. Proses penulisan ilmiah perlu dilaksanakan secara ilmiah atau saintifik yang sangat berbeza dengan penulisan fiksyen sebagai sebuah hasil rekaan atau khayalan. Penulisan ilmiah perlu berdasarkan asas pemikiran yang jelas melalui pengumpulan data secara formal dan bersifat objektif daripada sumber-sumber yang sah. Bagaimanakah mewujudkan kejelasan dalam penulisan akademik? Kejelasan wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan. Kejelasan dapat dilihat daripada
penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur dalam pengolahan keseluruhan penulisan. Penulis perlu fokus kepada tujuan penulisan yang jelas dan tepat. Kejelasan dalam penulisan adalah berdasarkan kriteria yang dinyatakan seperti berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Yang kedua, penulisan secara objektif. Yang ketiga, penggunaan ayat yang jelas. Yang keempat, koheren. Dan yang terakhir ialah kohesi. Okey. Okey, seterusnya saya akan menganalisis tentang penggunaan bahasa komunikatif formal dalam artikel yang telah kami pilih, iaitu pada muka surat 12 perenggan yang keempat. Dalam usaha untuk mencapai standard yang tinggi dalam pelaksanaan e-pembelajaran berkesan, institusi perlu berupaya menyediakan prasarana yang baik untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran melalui e-pembelajaran. Gaya e-pembelajaran adalah sepenuhnya bergantung kepada komputer dan internet. Oleh itu, perisian dan perkakasan termasuk akses internet tanpa had perlu disediakan untuk pelajar bagi memastikan e-pembelajaran dapat dicapai. Logan 2007 menyatakan bahawa penggunaan e-pembelajaran perlu ditangguhkan jika teknologi yang sedia ada gagal untuk mencapai teras matlamat belajar berasaskan teknologi, termasuklah penyediaan media serta output. Ini termasuk juga kepada pembangunan dan pengurusan infrastruktur seperti sistem pelayar yang efisien, merangkumi capaian maklumat secara meluas, tidak akan berkesan jika tidak teratur. Okey, di sini penggunaan bahasa komunikatif formal. Apa yang dapat saya jelaskan di sini, penulis menggunakan bahasa komunikatif yang formal, iaitu bahasa yang mudah difahami oleh penulis itu sendiri dan juga pembaca, dan juga penulis berupaya untuk menyampaikan maksud kepada pembaca dengan jelas. Okey, seterusnya penulisan secara objektif. Untuk contoh, kita lihat pada muka surat yang ke-11 perenggan pertama. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kesediaan pelajar untuk menggunakan e-pembelajaran dalam pembelajaran di ITM, program pendidikan seni dan seni reka di Fakulti Pendidikan menawarkan komponen major dalam seni dan minor adalah berteraskan teknologi untuk memberi nilai tambah kepada bakal graduan seni dalam usaha untuk bersaing dengan gaya pembelajaran dan pengajaran abad ke-21. Pengetahuan teknologi adalah perlu untuk membolehkan pelajar mendapat kemahiran dan bersedia untuk masa depan. Lebih tepat lagi, ia diperdebatkan bahawa e-pembelajaran apabila digabungkan dengan strategi pengajaran yang sesuai, aspek pengetahuan dapat dijana termasuk pembelajaran sepanjang hayat, celik maklumat dan mahir dalam pengurusan. Soleles 2011. Okey, untuk penulisan secara objektif ini, penulis menekankan perkara-perkara yang serius lah, iaitu kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kesediaan pelajar. Dia menyatakan kajian yang dibuat ini adalah untuk mengukur tahap kesediaan pelajar untuk menggunakan e-pembelajaran dalam e-pembelajaran UiTM. Okey, penulisan dan faktanya disokong dengan bukti yang kukuh. Okey, seterusnya kriteria yang seterusnya iaitu penggunaan ayat yang jelas.
Artikel yang dipilih muka surat 9 perenggan yang pertama, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan telah berkembang dengan pesat di dunia termasuk di Malaysia dan mempengaruhi manusia dari hari ke hari hinggakan mustahil untuk membayangkan dunia hari ini tanpa pengaplikasian teknologi dalam kehidupan seharian. Pelaksanaan teknologi dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang baru tetapi ia telah dilaksanakan sejak awal 60-an di Amerika Syarikat dan Eropah. Malaysia juga membangun dan melaksanakan pengaplikasian teknologi dalam pendidikan dan kini terus berkembang. Rozinah Jamaluddin 2005 mendapati bahawa anjakan paradigma dalam masyarakat telah mengubah sistem pendidikan negara. Perubahan dalam pembangunan teknologi telah mempengaruhi sistem pendidikan kerana kerajaan Malaysia telah membentuk Kawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan perindustrian menjelang tahun 2020 dan bidang pendidikan juga tidak terkecuali. Okey, di sini penulis menggunakan ayat yang jelas iaitu seperti ayat yang pertama, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan telah berkembang hingga ke noktahnya iaitu ayat topik iaitu penulis membuat pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan-pernyataan yang lain sebelum ayat yang lain iaitu ayat yang menyatakan perkara atau persoalan yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan. Di dalam perenggan ni itulah dia merupakan ayat topik dia mempunyai ayat topik dan seterusnya ayat yang seterusnya merupakan ayat isi iaitu ayat isi ini berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuh ayat topik. Ujahan ayat isi ini perlu mengandungi bukti. Bukti boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan atau membantu pengolahan penulisan dalam penulisan ayat yang jelas. Perkara yang perlu diambil perhatian semasa menggunakan kata singkatan ialah menjelaskan semua terminologi yang tidak diketahui oleh pembaca. Okey. Setakat yang dibaca, semua perkataan adalah dapat difahami dan dijelaskanlah oleh penulis. Okay, seterusnya, koheren. Kriteria koheren ini diambil daripada muka surat 12, perenggan 2 dan 3. Oleh itu, pelaksanaan teknologi itu dinyatakan dengan jelas dan ia adalah penting untuk pelajar untuk menjadi mahir dalam mengendalikan teknologi. E-pembelajaran memberi peluang kepada pelajar untuk mengoptimumkan diri mereka belajar secara interaktif dan ini akan membolehkan pelajar untuk menjana pemikiran kreatif dan kritis sekaligus menyokong pembelajaran sepanjang hayat mereka. Teknologi ini mewujudkan satu pendekatan baru untuk menyampaikan kurikulum dengan cara yang baru dan yang menyumbang kepada gaya pembelajaran yang berbeza berbanding dengan pendekatan konvensional. Sebelum melaksanakan e-pembelajaran, pihak universiti mampu untuk menyediakan pelajar dengan peranti teknologi yang boleh diakses setiap kali mereka berada di sekeliling universiti seperti yang dinyatakan oleh Kuldip Kaur dan Zuraini Wati Abbas 2004. Kesediaan e-pembelajaran membantu organisasi untuk mereka bentuk strategi e-pembelajaran secara menyeluruh supaya dapat melaksanakan matlamat ICT dengan berkesan. Okey, untuk contoh yang saya kemukakan ini sebentar tadi, saya katakan koheren kerana idea-ideanya diekspresi iaitu dihuraikan dengan jelas dan dalam urut. Okey, untuk ketiga-tiga contoh yang saya kemukakan untuk contoh yang saya kemukakan sebentar tadi, dikatakan koheren kerana idea-idea diekspresi iaitu
dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disertakan dengan bukti dan contoh. Seterusnya, kohesi. Untuk kohesi ini, beberapa contoh iaitu yang pertama sekali, penulis menggunakan berbagai-bagai struktur ayat, iaitu ada ayat aktif dan juga ayat pasif. Penulis sentiasa konsisten menggunakan istilah yang positif dan mengelakkan penggunaan selangar dalam susunan ayat. Seterusnya, penulis juga menggunakan tanda baca yang betul. Seterusnya, perenggan yang dibina dengan baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana pengembangan idea daripada peringkat perenggan pengenalan hingga ke perenggan kesimpulan, ideanya adalah secara tersusun dan bersambung. Iaitu pada peringkat pengenalan lagi, penulis menarik minat pembaca dengan menjelaskan dan membuat penulisan itu dengan menarik. Seterusnya, pada peringkat isi, penulis menulis isi dengan jelas dan pengembangan yang baik dan mengutarakan isi dan idea utama bagi setiap perenggan. Manakala perenggan penutup jelas menunjukkan rumusan atau kesimpulan, iaitu hasil daripada kajian yang dijalankan. Mengapa penulisan ini dikatakan kohesi? Kerana terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada tahap ayat, tahap perenggan dan tahap keseluruhan teks. Ia juga dikatakan kohesi kerana mengandungi berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca dengan betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata-kata kesinambungan dengan berkesan, serta peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.